Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini, saya akan cuba menerangkan tentang pengkelasan barang di mana boleh dibagikan kepada 7. Yang pertama, barang percuma. Yang kedua, barang ekonomi. Yang ketiga, barang awam. Yang keempat, barang persendirian. Yang kelima, barang modal. Yang keenam, barang perantaraan. Dan yang ketujuh, barang akhir ataupun barang pengguna. Baiklah, kita teruskan. Okey, dalam video ini akan dibagikan kepada 2 bahagian. Ini bahagian pertama. Saya akan menerangkan tentang setiap jenis barang. Kita akan terangkan berdasarkan secara berpasangan. Walaupun ia berpasangan, namun ia mempunyai ciri-ciri yang bertentangan ataupun berbeza. Okey, tahap yang pertama. Pasangan barang yang pertama iaitu barang percuma dan juga barang ekonomi. Okey, dia berpasangan tetapi bertentangan dari segi sifat atau ciri dia. Kita tengok dulu yang pertama, dari segi konsep. Barang percuma, dia merupakan anugerah alam semula jadi. Manakala barang ekonomi adalah barang yang sangat diperlukan, banyak kegunaan dan perlu dibayar. Kemudian yang kedua dari segi penawaran. Barang percuma, penawarannya adalah tidak terhad. Manakala barang ekonomi adalah penawarannya terhad. Di sini bermaksud barang percuma, penawarannya banyak. Di mana penawaran melebihi permintaan. Manakala barang ekonomi, penawarannya adalah terhad. Sedangkan permintaannya tinggi. Dari segi harga, barang percuma tiada kos penawaran, maka pengguna tidak perlu bayar. Manakala barang ekonomi, wujud kos penawaran, maka untuk mendapatkannya perlu dibayar. Kemudian dari segi kos lepas. Okey, kos lepas kita dah belajar dalam masalah ekonomi, iaitu pilihan kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan untuk mendapatkan yang terbaik. Dalam kes ini, untuk menambahkan suatu barang atau untuk mendapatkan suatu barang, kita akan melepaskan barang lain. Jadi, bagi barang percuma dan barang ekonomi, kita boleh tengok juga dari segi kos lepas. Di mana barang percuma tiada kos lepas, manakala barang ekonomi ada kos lepas. Di sini barang percuma maksudnya apabila kita dapat gunakan suatu barang, maka kita masih lagi boleh dapatkan barang lain. Berbeza dengan barang ekonomi, apabila kita dapat menggunakan suatu barang, maka mungkin terdapat sesuatu barang lain kita akan lepaskan, tak dapat gunakan. Okey, dari segi contoh barang percuma adalah cahaya matahari, angin dan udara. Manakala barang ekonomi, contohnya adalah kereta, jam, telefon. So, maksudnya ada nilai lah, kita kena bayar. Okey, itu adalah pasangan yang pertama. Yang kedua, iaitu barang awam dan juga barang persendirian. Di mana dari segi konsepnya, barang awam merupakan barang yang digunakan secara kolektif ataupun secara bersama dan dikenakan bayar ataupun tidak. Manakala barang persendirian, barang yang hanya dapat digunakan oleh pemiliknya sahaja. Okey, kita boleh tengok dari segi persaingan. Di mana barang awam tiada persaingan, manakala barang persendirian wujud persaingan. Okey, bagi barang awam tiada persaingan tu maksudnya apabila barang itu disediakan kepada seorang, maka orang lain juga boleh menggunakannya. Manakala bagi barang persendirian wujud persaingan, apabila barang itu ditawarkan kepada seorang, maka orang lain tidak boleh menggunakannya. Okey, seterusnya kita boleh tengok dari segi pengecualian. Barang awam tiada pengecualian, iaitu seorang tidak boleh dihalang menggunakan barang tersebut.
Manakala barang persendian wujud pengecualian di mana seorang boleh dihalang menggunakan barang tersebut. Contoh, barang awam adalah seperti rumah api, jalan raya, juga dipanggil sebagai barang pertahanan. Manakala barang persendirian, rumah sendiri, kalkulator, handphone, ataupun kita sendirian berat lah, kita punyalah. Ini pasangan yang kedua. Baiklah, kita teruskan dengan pasangan yang ketiga. Iaitu antara barang modal dan juga barang perantaraan. Di mana dari segi konsep, barang modal adalah barang yang digunakan oleh pengeluar untuk menghasilkan barang lain. Manakala barang perantaraan adalah barang yang masih perlu diproses untuk dijadikan barang akhir. Kemudian, barang perantaraan juga adalah input dalam proses pengeluaran. Kemudian kita boleh tengok dari segi bentuk, di mana barang modal tidak berubah bentuk asal selepas digunakan, manakala barang perantaraan hilang bentuk asal selepas digunakan. Nanti kita akan tengok contoh. Berdasarkan contoh barang modal adalah mesin, jentera bangunan, manakala bagi barang perantaraan adalah tepung, getah, sawit. Contoh di sini kita ambil barang modal adalah mesin, iaitu mesin jahit. Semula kita tengok macam mana dari segi mesin jahit. Kemudian kita ada kain. Kemudian kita akan gunakan mesin jahit, akhirnya jadilah pakaian. Maksudnya kita akan gunakan dia untuk menghasilkan barang lain daripada kain, kemudian jadi baju. Bentuknya masih kekal, tidak berubah. Manakala bagi barang perantaraan, itu bahan mentah, tepung, kita akan gunakan dia dengan alat tertentu dan maka akan jadilah barang lain. Di sini tepung adalah input, kemudian jadi roti. Bentuk dah berubah daripada bentuk serbuk kepada bentuk lain, bentuk pepejal pula. Dan yang terakhir, ini tak ada pasangan, hanya satu saja, itu barang akhir ataupun barang pengguna. Apa dia barang akhir atau barang pengguna? Itu barang yang dapat digunakan terus oleh pengguna, di mana terdiri pada barang tahan lama dan juga barang tak tahan lama. Contoh, kereta, baju, buah-buahan, di mana kereta, baju adalah barang tahan lama, manakala buah-buahan juga boleh sayur-sayuran dikategorikan sebagai barang tidak tahan lama. Maksudnya barang akhir, kita boleh pergi kedai, kita beli, boleh makan terus. Kita pergi kedai, beli baju, boleh pakai terus. Itu adalah barang akhir atau barang pengguna. Kita teruskan dengan bahagian yang kedua. Sama-sama kita tengok sekejap. Kita perhatikan apa yang ada di dalam video ini. Kemudian nanti kita akan kenal pasti barang-barang yang wujud berdasarkan penjelasan yang kita telah letakkan tadi. Suasana di tepi pantai,
Okey. Jadi berdasarkan video di bahagian 2, pelajar dikendaki senaraikan jenis barang dan contoh yang terdapat dalam video tersebut. Okey, semoga video ini dapat membantu pelajar untuk faham berkaitan dengan barang-barang yang dikelaskan dalam ekonomi. Sekian, terima kasih.